Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muhtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu haqqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan dan taufik hidayahnya dapat lagi kita bersama dalam program Durus Ramadan yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis kerjasama dengan Pro Media Tajdid. Dan pagi ini insya-Allah program Durus Ramadan kita saya akan kongsikan berkaitan dengan tajuk Tadarus dan Tadabbur Al-Quran pada bulan Ramadan, bersempena hari nuzul Al-Quran yang diisytiharkan oleh Malaysia kita ni, iaitu di 17 Ramadan. Walaupun perbezaan para ulama yang sangat luas berkaitan dengan tarikh ataupun penetapan tentang nuzul Al-Quran, namun apa yang penting bagi kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan bukan sahaja digelar dengan bulan untuk umat Islam berpuasa, malah ia juga digelar sebagai Syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran. Sebab itu tadarus Al-Quran sangat ditekankan kepada setiap muslim. Maka kebiasaan ataupun tidak hairanlah apabila ramai yang berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengkhatamkannya di bulan yang mulia dan penuh dengan keberkatan ini. Ya, seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya, apabila bulan Ramadan menjelang tiba, kita semua umat Islam akan mulai sibuk meletakkan target bacaan dan menyusun jadual supaya dapat mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, paling kurang pun sekali ataupun dua kali. Tak kiralah sama ada dilakukan itu secara individu ataupun berjemaah. Namun muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang muslim, kita sangat dituntut untuk membaca kalamullah, untuk membaca Al-Quran. Apatah lagi jika ianya dijadikan sebagai suatu amalan harian dalam kehidupan kita. Maksudnya, benda yang paling utama dalam kehidupan kita ni adalah untuk memahami, membaca, memahami, berusaha mentadabburi Al-Quran. Kerana ia adalah buku ataupun kitab suci yang dijadikan garis panduan dalam kehidupan. Dan barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, berusaha untuk memahaminya serta beramal dengannya, maka ia akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi seharusnya membaca Al-Quran ini tidak hanya tertakluk pada suatu masa yang tertentu ataupun pada keadaan yang tertentu, tetapi sepatutnya ia sangat digalakkan untuk dilakukan, untuk dibaca, untuk dipelajari pada setiap masa dan bila-bila pada bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada. Tetapi bulan Ramadan yang kita sebut tadi sebagai yang mana dikenali juga sebagai Syahrul Quran tadi ni, yang mana Al-Quran itu adalah mukjizat yang utama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia sebagai suatu simbolik rentetan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan tersebut. Maka ramailah umat Islam yang menjadikan ataupun mengambil kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk kita tambah semangat dalam mempelajari, mengaji, membaca Al-Quran serta berusaha mentadabburnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Jadi jelas dalam ayat ini Allah nyatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa tujuan Al-Quran itu diturunkan? Iaitu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia.
dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah, perbezaan antara yang batil dengan yang hak. Maka banyak dalil yang menunjukkan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Banyak sangat. Secara umumnya. Bukan sahaja pada bulan Ramadan. Tetapi membaca Al-Quran secara umumnya ada kelebihan dan fadilat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang membacanya. Antaranya hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Maksudnya, barang siapa yang membaca dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan tersebut digandakan menjadi 10 gandaan. Aku tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi setiap satu huruf alif dapat 10 gandaan. Lam dapat 10 gandaan. Apa lagi? Mim dapat 10 gandaan. Jadi setiap huruf, maka siapa baca paling banyak dapat pahala banyak. Itu yang dimaksudkan secara umum hadis ini. Begitu juga berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla tentang kelebihan membaca Al-Quran. Allah Azza wa Jalla janjikan perniagaan ataupun pelaburan bagi orang yang membaca Al-Quran ini yang tidak akan merugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur." Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan membelanjakan sebahagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sama ada secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala untuk mereka dan menambahkan kepada mereka dari kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu antara dalil-dalil yang menunjukkan kelebihan membaca Al-Quran secara umum. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW menyebut, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiram al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqq lahu ajran." Kata Nabi, orang yang mahir membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, dia akan mendapat kedudukan yang dekat dengan para malaikat yang mulia dan taat setia kepada Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, tak, baca susah, tetapi dia tetap berusaha untuk membacanya, kata Nabi, bagi dia 2 pahala. Dia mendapat 2 pahala. Begitu juga hadis Nabi SAW tentang kelebihan membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah kamu, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya kerana Al-Quran itu sesungguhnya dia akan memberi syafaat datang kepada kamu hari kiamat nanti, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, membaca Al-Quran banyak dalil-dalil yang menceritakan tentang kebaikan dan kelebihannya. Maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi tak kiralah membaca Al-Quran itu secara individu, berseorangan, ya,
ataupun secara berjemaah. Ya. Apa yang berlaku pada masyarakat kita secara khususnya dan secara umumnya ke semua umat Islam di seluruh dunia ini, bulan Ramadan sinonim dengan program tadarus, ya, dia dipanggil tadarus. Apa maksud tadarus? Ya, tadarus Al-Quran secara khususnya pada bulan Ramadan ialah berdasarkan dalil-dalil yang sahih juga. Memang ada dalil yang sahih yang mengkhususkan amalan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi kata beliau, kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Ibnu Abbas menceritakan tentang situasi ataupun keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Beliau berkata, Jibril alaihi salam selalu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam bulan Ramadan. Pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Apa Jibril buat dengan Rasulullah? Iaitu mereka bertadarus Al-Quran. Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebut, inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalikha fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sesungguhnya Jibril alaihi salam akan menemui baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun dalam bulan Ramadan, pada setiap malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada Jibril alaihi salam Al-Quran, yakni mereka bertadarus. Jadi daripada dua hadis ini kita dapati bahawa amalan tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan secara khusus itu memang wujud. Maka sesiapa yang menghidupkan amalan ini, maka dia telah menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan dia akan mendapat pahala membaca Al-Quran, dapat pahala bertadarus, dan dapat pahala juga dalam dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma yang menjadi masalahnya apabila cara yang kita lakukan itu tidak seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namakan program yang sama, tetapi caranya salah. Ya, berdasarkan hadis tersebut, jika kita nak fahami apa maksud tadarus, tadarus Al-Quran ialah keterlibatan sekumpulan orang dalam membaca dan mentadabburi atau usaha mengambil pengajaran dan mendapatkan ilmu dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mensyarahkan hadis tersebut, beliau berkata, tadarus yang berlaku antara Jibril dan Nabi SAW iaitulah dalam bentuk Nabi memperdengarkan bacaan kepada Jibril alaihissalam, demikian juga Jibril memperdengarkan bacaan kepada Nabi SAW. Jadi ia memerlukan masa yang lebih berbanding hanya membaca seorang sahaja ataupun kita baca sahaja tanpa memperdengarkan kepada orang lain. Oleh yang demikian, yang dikatakan tadarus Al-Quran ialah pembabitan bersama dari beberapa individu dalam usaha mempelajari dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tetapi masalah yang timbul sekarang ni, apabila ada sebahagian golongan yang mana mereka membahagikan hizib Al-Quran, membahagikan juzuk Al-Quran itu kepada beberapa individu. Sebagai contoh, 30 orang, mereka bahagikan seorang satu juzuk, seorang satu juzuk, seorang satu juzuk. Kemudian mereka baca masing-masing di rumah, ya, bahagi melalui grup WhatsApp dan seumpamanya, ya. Kemudian mereka baca masing-masing di rumah, tak memperdengarkan antara satu sama lain. Kemudian mereka adakan majlis khatam Al-Quran secara serentak. Itu bukanlah yang dimaksudkan tadarus yang dimaksudkan dalam hadis. Ya, maka kena faham tadarus ni belajar dan mempelajari. Ajar mengajar antara satu sama lain. Seorang membaca, seorang mendengar. Jika ada kesilapan ataupun kesalahan, boleh tegur menegur antara satu sama lain. Ya, di samping itu juga belajar mempelajari untuk memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca. Itu yang dimaksudkan tadarus yang benar. Ya. Namun, adakah boleh atau tidak jika dilakukan seperti cara yang kita sebut tadi, bahagikan satu juzuk seorang, kemudian baca masing-masing, tak menjadi masalah. Cuma nak kata dia khatam Al-Quran itu, tidaklah.
sebab dia hanya baca satu juzuk saja daripada 30 juzuk. Maka dia dapat pahala sekadar mana yang dia baca, itu sahaja pahala yang dia dapat. Kembali kepada hadis awal yang kita baca tadi, man qara'a min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan tersebut digandakan kepada 10 gandaan. Maka jelas, ya, aktiviti membahagikan satu juzuk kepada setiap ahli kumpulan untuk dibaca. Dalam erti kata, setiap orang membaca bahagiannya masing-masing. Perbuatan ini tidaklah dikira sebagai menghabiskan ataupun mengkhatamkan Al-Quran, sebagaimana ada fatwa Lajnah Daimah, ya, dinyatakan, disebut dalam fatwa tersebut, tauzi'u ajza'i minal Quran ala man hadarul ijtima'i liyaqra'a kulla minhum li nafsi hizban minal Quran la yu'tabar dhalika khatman lil Quran min kulli wahid minhum bid darurah. Maksudnya, membahagikan juzuk-juzuk Al-Quran kepada orang-orang yang hadir dalam suatu majlis perhimpunan, di mana setiap orang dari mereka akan membaca satu hizib dari Al-Quran. Perbuatan seperti ini tidaklah dikira, ya, setiap orang dari mereka telah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, maksudnya walaupun duduk dalam satu majlis, tapi setiap orang baca satu juzuk, setiap orang baca sebahagian daripada Al-Quran, kemudian mereka mengadakan majlis khatam, tidak dikirakan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ni apabila seseorang itu dia membaca daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, dia dapat baca semua. Ataupun dia dapat memerhatikan orang baca. Maksudnya walaupun dia tak baca, dia tadarus, dia dengar orang baca dan dia periksa, dia tengok juga huruf-huruf tersebut. Boleh termasuk sekali kerana dia dalam keadaan merenung ataupun menghayati bacaan tersebut. Mudah-mudahan dia dapat pahala dari segi penghayatan tersebut. Tapi kalau dia baca hanya satu juzuk ataupun 2 juzuk, maka dia dapat satu juzuk ataupun 2 juzuk itu sahaja. Jadi setiap kumpulan akan mendapat pahala berdasarkan bacaan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, ajruka ala qadri nasibak. Ajruka ala qadri nasibak. Maksudnya ganjaranmu adalah berdasarkan kepada kadar keletihanmu. Maksudnya ganjaran yang dapat itu dapat sekadar mana yang dia baca. Itu yang sepatutnya. Maka begitu juga dalam kaedah usul fiqh menyebut, maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadla. Apa yang lebih banyak dilakukan, maka lebih banyaklah kelebihannya. Jadi dari segi bacaan Al-Quran ni, baca banyak dapat banyak, baca sikit dapat sikit. Macam tu. Kerana berdasarkan hadis umum tadi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka bagi dia satu kebaikan, dan kebaikan tersebut digandakan kepada 10 kebaikan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dari segi tadarus. Adapun tadabbur, yang ni yang lebih penting sebenarnya. Ya, apa yang lebih penting adalah kita hendaklah menghayati tujuan penurunan Al-Quran itu sendiri. Ya, tujuan penurunan Al-Quran itu perlu kita hayati, kita usaha untuk memahaminya. Ia bukan sebuah kitab sekadar untuk dibaca dan diperlagukan tanpa memahami tujuan ia diturunkan itu. Jika semua orang, ya, jika ramai orang boleh membaca Al-Quran, memang alhamdulillah ramai manusia yang boleh membaca Al-Quran. Banyak juga ma'had tahfiz yang dibuka. Ramai kanak-kanak ataupun remaja-remaja yang menghafaz Al-Quran dan seumpamanya. Ya, boleh melagukannya, boleh membacanya dengan elok, menghiasi, bahkan mengukirnya, ya, dengan solekan, dengan ukiran yang cantik, yang indah. Namun yang menjadi masalah apabila enggan mendalami dan menghayati tujuan penurunan Al-Quran tersebut. Maka jika itu berlaku, jika itulah yang ada dalam diri kita, maka Al-Quran tu tidak akan berfungsi di dalam kehidupan manusia. Ia seakan tak ada apa, tak boleh mengaplikasikan di dalam diri kita. Macam seseorang dia duk baca peta macam tu. Dia duk baca saja tapi dia tak buat apa-apa. Ataupun macam seseorang kalau dia pergi ke farmasi, dia beli ubat, ya, dia beli ubat, kemudian dia duk baca senarai ubat dia, tapi dia tak makan, tak ambil tindakan apa-apa, maka tak akan memberikan kesihatan kepada dia. Dia mesti kena makan ubat tu, ya,
kemudian dia ikut tata cara yang seperti mana yang disebutkan oleh pakar tadi ni, barulah dia dapat menyembuhkan penyakitnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seseorang itu mahir membaca Al-Quran, memperlagukannya, boleh lagu macam-macam, tarannumnya, semua jenis lagu dia boleh baca, tetapi dia tak pernah berusaha memahami, menghayati, mendalami erti Al-Quran supaya dia dapat tahu apakah mesej yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dia, maka semuanya itu tidak akan memberikan hasil kebaikan dalam kehidupan dia untuk dia mengaplikasikan Al-Quran dalam diri dia. Ya, memang kita kata pahala membaca itu dapat seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kena ingat tujuan penurunan Al-Quran yang utama, kata Allah Azza wa Jalla, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkatan, supaya mereka mentadabburi, yakni memerhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak kita tadabbur, nak kita menghayati, mendalami, intisari maksud Al-Quran itu. Yani dalam tafsir menyebut supaya mereka mentadabburi, yakni agar mereka berusaha memahami makna-maknanya dan beramal dengannya. Tidak mungkin seseorang itu boleh beramal dengan Al-Quran kecuali setelah dia bertadabbur, dia memahami, kerana hasil amalan itu daripada ilmu. Jadi untuk mendapat ilmu dia kena mempelajari, berusaha, ya, mentadabburi, maka dia dapat ilmu. Setelah dia dapat ilmu, barulah dia boleh beramal. Ya, ni? Jadi itu antara fungsi Al-Quran, seperti mana ayat yang kita sebut di atas tadi, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Macam mana seseorang itu dapat mengambil manfaat ataupun petunjuk daripada Al-Quran sedangkan dia tidak memahaminya, ya, sedangkan dia tidak menghayatinya, untuk memahami, untuk mendapat petunjuk, untuk mendapat membezakan antara yang benar dan yang salah yang disebutkan oleh Al-Quran adalah mestilah kita kena memahami. Sebagai contohlah, kalau kita yang jenis minat tengok movie ataupun tengok cerita kan, kadang-kadang dia dapat satu cerita, dia tengok tak ada subtitle, dia akan usaha untuk cari subtitle. Macam mana nak dapat subtitle? Dia download sini, download sana, supaya dapat subtitle, supaya apa? Dia boleh faham apa yang dicakap dalam movie tersebut, apa jalan cerita. Dia walaupun kadang-kadang dia tengok saja, dia boleh faham jalan cerita, tapi tetap tak syok, tetap tak sampai matlamat tu. Jadi dia kena ada subtitle. Macam mana pula kita sebagai seorang yang beriman Muslim, kita duk baca Al-Quran tapi kita tak pernah fikir, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita ni. Yang tu lebih lagi lah kita kena ambil berat dan kita kena berusaha untuk memahaminya. Jadi itulah tujuan penurunan Al-Quran, yang menjadi petunjuk yang menjelaskan petunjuk tersebut serta memampukan ataupun memberikan panduan kepada orang yang membacanya untuk membezakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dan batil. Itulah cahaya insan dalam menerangi cabaran kehidupan di dunia ini. Hal ini tidak mungkin boleh berlaku jika kita hanya sekadar berlagu bahkan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran yang indah coraknya ataupun ukirannya di dinding dan di pejabat semata-mata tanpa kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal ataupun yang berusaha mengerjakan amalan yang saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar, dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat
kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah tujuan diturunkan Al-Quran. Yang pertama, untuk dibaca dan ditadabburi maknanya. Yang kedua, diimani segala beritanya. Dan yang ketiga, diamalkan segala hukum hakamnya. Yang keempat, direalisasikan segala perintahnya. Dan yang terakhir, dijauhi segala larangannya. Itu Quran. Ya, baca, faham. Kemudian, ya, iman terhadap segala apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Kemudian, kita kena beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dari segi hukum hakam halal haramnya. Ya, jika halal, jika disuruh, kita kena ikut. Dan jika dilarang ataupun dicegah, kita kena tinggalkan. Generasi salaf, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang salafus salih dahulu, mereka amat memahami, ya, keadaan ini, memahami kelebihan Al-Quran dan kelebihan membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Oleh itu, mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber undang-undang mereka, perlembagaan hukum hakam mereka, hiasan hati mereka, wirid dalam ibadat mereka. Mereka membuka hati mereka dengan sepenuhnya untuk menerima Al-Quran. Mereka meneliti Al-Quran dengan sanubari mereka. Jadi nilai-nilai Al-Quran yang mulia sebati dalam ruh mereka. Inilah generasi salaf. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka ganjaran di dunia, kejayaan zaman gemilang umat Islam dahulu ni, apabila mereka menerajui kekuasaan dunia, dan di akhirat pula mereka akan mendapat ganjaran yang gemilang di hari akhirat sana. Malangnya kita mengabaikan Al-Quran hingga menyebabkan kita terpaksa menanggung kehinaan di dunia dan juga pegangan agama yang longgar, tidak ambil berat tentang agama sebab kita jauh daripada kitab Al-Quran. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita bagaimana sikap dan reaksi orang terdahulu terhadap bacaan Al-Quran apabila mereka mendengar Al-Quran itu sendiri. Ya, para sahabat apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka mendengar Al-Quran, air mata mereka, ya, mengalir dan kulit-kulit mereka bergetar, tubuh badan mereka, ya, maka ini menunjukkan kehebatan mereka ketika mereka cinta terhadap Al-Quran. Kita kadang-kadang kita menangis juga bila dengar orang baca Quran, tapi bukan disebabkan kita faham intisarinya, tetapi disebabkan kita terkesan dengan alunan itu semata-mata. Adapun orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana mereka faham apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu. Sebab itu Allah kata, wa idza sami'u ma anzala ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaqulu rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Maksudnya, dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka dari kebenaran Al-Quran. Sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang mengatakan, dahulunya kami belajar daripada Rasulullah SAW tidak lebih daripada 10 ayat. Sehinggalah kami mempelajari segala ilmu yang ada padanya. Kami mengetahui tentang halal haram di dalamnya. Ya, itu cara para sahabat mempelajari Al-Quran. Kita memang pulun untuk membaca bagi cepat khatam. Memang pulun untuk baca bagi banyak. Tak menjadi masalah. Tetapi jangan kita tinggalkan aspek yang lebih utama, iaitu mentadabburi, menghayati, ya, intisari dan juga maksud Al-Quran itu. Ya, kita semua ada kelebihan. Ya, kita juga mungkin tidak berjaya untuk menjadi insan yang melaksanakan 100% isi kandungan Al-Quran. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena berusaha sedaya upaya mungkin untuk memahami intisari, dan kita berusaha sedaya upaya untuk kita mengaplikasikan, untuk kita beramal dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keberkatan, kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang beramal dengan Al-Quran, insya-Allah dia selamat, dia berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bahkan Al-Quran itu menjadi penawar dan juga penyejuk hati baginya untuk
menyelesaikan segala masalahnya. Mudah-mudahan kita dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan berkat, terutamanya pada bulan yang penuh keberkatan ini, dan kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak jadi seperti mana golongan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka membaca Al-Quran tidak melepasi kerongkong mereka. Ya, bacaan mereka itu hanya ada pada kerongkong mereka saja. Yang ini tak masuk ke dalam lubuk hati mereka, tidak beriman, tidak beramal dengan Al-Quran. Kita tak mau macam tu. Maka kita sama-sama usaha untuk mentadabburi, memahami, serta kita teruskan memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat setia kita di mana sahaja kita berada, bila-bila masa kita kena berusaha membaca dan membukanya. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi peringatan kepada saya sendiri dan juga memberi manfaat kepada saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.